Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan guru yang mengikuti video tutorial saya ni. Okey, hari ni nak berkongsi sedikit bagaimana kita nak mengoptimumkan beberapa fungsi yang ada dalam aplikasi Telegram untuk melaksanakan PDPR lah. Okey, saya berada dalam paparan PDPR saya ni, paparan Telegram saya ni. Nak berkongsi pengalaman sedikit bagaimana saya gunakan fungsi channel dan juga fungsi discussion untuk melaksanakan PDPR matematik tahun 1. Okey. Step pertama saya buat channel. Okey, kalau paparan Telegram di telefon, cara kita nak create channel ialah ni. Kemudian belah kanan bawah ada sebelum tu belah kanan bawah ni ada lambang pensel. Ni lambang pensel ni. Okey, tak nampak lah pula. Lambang pensel ni kita gunakan kaedah tu. Kita klik lah pensel ni, kemudian kita nampak new group, kita nampak new channel, new secret chat. Ni okey. Lepas tu kita gunakan new channel untuk create channel. Gunakan new channel untuk create channel. Tu step pertama lah. Step pertama untuk kita create channel situ, kita buat nama dan follow lah semua arahan-arahan tu. Kita akan dapat satu channel lah. Lepas tu kita add lah seorang subscriber buat mula tu. Untuk mulakan channel tu bagi ada. Okey. Kemudian satu lagi yang perlu kita ada ialah group. Okey, kalau kata kita dah sedia ada group mata pelajaran ataupun group kelas pun boleh gunalah, tapi lebih baik saya rasa kalau kita nak mengajar subjek kita sahaja untuk bahan-bahan kita buatlah satu group chat kan. Satu group chat. Buatlah situ. Kemudian add lah salah seorang ke untuk bagi syarat bagi ada lu. Lepas tu fungsi seterusnya nanti untuk kita invite yang lain, kita ambil link lah, kita cari pautan tu, kita buat pengumuman lah di main group kelas. Okey, yang saya ada ni ialah dua chat dengan channel. Chat dengan channel ni. Okey. Kemudian kita berkomunikasi di sini. Main arahan berada di channel. Okey, berada di channel lah. Okey, kemudian setting channel sikit, ada setting sikit. Jadikan channel ni type dia private. Kemudian kita add discussion. Kita add satu discussion ke sini. Everything you post in the channel will be forward to this group. Okey, apa fungsi grup ni? Grup ni adalah untuk kita punya subscriber, anak-anak murid kita tu, untuk menghantar bahan lah, untuk respon apa dan sebagainya lah. Okey, tu perlunya ada dua ni lah, dua platform ni. Kemudian itulah setting awal macam tu je. Kita tak gambar, tak tajuk semua tu. Okey. Kemudian apa sikit lagi yang perlu? Okay, disebabkan channel, kita kena tahu fungsi channel ialah kita sahaja yang boleh post dalam ni. Subscribers tak boleh nak post ke sini. Okey, kemudian ni entry saya kemarin 16 Jun. Saya mengajar matematik tahun 1 ni. Dari pukul 8 sampai ke pukul 11.30. Rehat setengah jam, pukul 10 sampai 10.30. Sambung balik untuk sejam yang terakhir itulah. Okey, waktu saya melaksanakan ni kemarin, saya menghadapi masalah talian yang sangat teruk lah. Hanya boleh deliver teks. Kemudian nak buat macam mana? Kalau tidak, sebelum ini saya gunakan kaedah fix semua bahan-bahan tu dalam Google Form, ataupun saya entry terus dalam channel ni untuk murid-murid saya tengok lah, dengan kerjasama waris mereka lah. Tahun 1 kan. Okey. Tapi saya tengok cara begitu kurang berkesan. Saya dah sediakan discussion tapi tak mau muncul. Jadi macam saya rasa interaksi saya lah kurang berkesan dengan
mereka, tapi tiba-tiba terfikir kemarin line teruk sangat, macam mana nak ambil kehadiran. Okey, dan terfikir siapa yang komen cikgu kira hadir. Okey, mandatory buat macam tu kan. Saya tengok sambutan dalam masa setengah jam ke sejam yang pertama tu, ramai yang attend. Peringkat pertama saya pautkan link. Okey, cara nak ambil link ialah channel type ni. Okey, copy link ke main group kelas. Okey, saya tampal ke dua kelas, main group kelas. Saya tampal sini. Arahan yang jelas lah. Kata minta semua ni join chat ni untuk PDPR subjek berkenaan lah. Okey, lepas tu hint lah situ, siapa yang komen kira hadir. Okey, jadi waris yang membimbing anak-anak dia nampak terus pautan tu, dia klik saja, kemudian dia terus ke channel ni, terus ke channel saya. Okey, lepas tu dia nampak terus lah entry PDPR pada hari tersebut. Jadi bila dia tekan leave komen, dia akan pergi ke chat. Terus jawab salam. Kemudian okey, semua pakat ni lah. Tak apalah kalau kita pergi ke chat ni nampak berjela-jela lah. Biasalah grup yang kita benarkan mereka komen. Tapi isi pelajaran utama yang kita letak dalam channel ni tak diganggu dengan respon yang panjang-panjang lah. Jadi agak efisien sikit lah kita melaksanakan PDPR tu. Okey, kemudian sejam yang pertama saya minta leave komen sahaja. Okey, sejam yang kedua, sementara saya beralih ke lokasi yang taliannya agak bagus sikit, saya suruh baca buku teks lah. Saya baca buku teks dahulu untuk kemahiran yang nak belajar pada hari tu. Kemudian bila sampai di lokasi yang tempat yang okey sikit, saya bekalkan soalan. Soalan ini saya menggunakan fungsi poll. Okey, poll. Okey, saya terfikir poll ni sebelum ni saya kata kalau buat poll di channel, kita buat poll di channel, fungsi dia kurang maksimum sebab tak boleh nak tengok result yang ada nama anak murid kita tu. Dia jadi anonymous poll. Okey, macam mana nak buat soalan tapi boleh link dengan channel. Okey, saya automatik saya fikir, kalau tidak saya rujuk YouTube juga nak cari benda ni. Tak ada nak ni, saya buat sini. Okey, klik leave comment untuk lihat soalan. Kemudian saya klik leave comment, saya tinggalkan poll lah. Saya tinggalkan poll berdasarkan soalan yang ada dalam buku teks di muka surat berkenaan lah. Simple je lah, simple soalan. Dan jadikan dia poll yang jenisnya adalah quiz mode. Poll yang ada. Lepas kemudian fungsi anonymous ni kita off kan, kita on kan quiz mode. Quiz mode ni ialah poll in quiz mode have one correct answer. Kita kena setting satu jawapan yang betul. Okay, answer can revoke this answer. Okay, user will see the text after choosing the wrong answer. Good for educational purpose. Okay, satu benda yang menarik poll quiz ni ialah sesuai lah untuk anak-anak yang kecil-kecil ni kan. Dia macam satu gamifikasi yang ringkas. Bila dia klik satu soalan, okey kemarin. Tapi kita nak tengok view result tu, kita kena klik salah satu option lah. Okey, cuba lihat ya. Yang mana kurang? Okey, saya cuba jawapan yang betul. Okey, nampak dia keluar macam belon pecah hari jadi tu lah. Okey, satu benda yang menarik perhatian anak-anak lah. Untuk dia engage. Bersama ibu bapa, dengan bimbingan ibu bapa lah. Okey. Kemudian kita boleh view result. Mana-mana murid yang jawab betul dan jawab salah. Okey, benda ni secara tidak langsung boleh jadi report lah. Report transit kita ataupun report perkembangan murid lah. Pentaksiran bilik darjah. Kita punya bukti buat pentaksiran bilik darjah. Okey, boleh disimpan ni. Okey. Inilah fungsi-fungsi yang dalam
fungsi Telegram yang yang boleh membantu sesi PDPR kita lebih engage, murid lebih engage dengan kita, dan kita boleh tengoklah perkembangan dia. Jika sebelum ni penyertaan murid kurang, bila kita gunakan fungsi yang ada dalam aplikasi Telegram ni, murid-murid dapat boleh buatlah task kita walaupun dalam keadaan talian yang kurang memuaskan. Jadi simple fungsi ni boleh laksana. Tak perlu talian yang ni. Tapi kalau talian tu amat perlahan, tak boleh juga nak pergi poll ni sebenarnya. Okey, kemudian bila dah selesai jawab soalan, bagi ruanglah pada anak-anak ni buat soalan tu. Saya elakkan daripada conversation yang panjang lah. Kalau kita bersembang panjang, jadi tak sempat dia nak jawab tu. Okey, sampai 10.30 rehat dulu. Saya bercadang untuk menggunakan satu lagi fungsi pada jam 11 tu, ialah fungsi ni. Fungsi voice chat. Fungsi voice chat. Di mana? Voice chat tu dia ada di ni start voice chat. Kita klik dulu 3 titik tu. Okey, saya ulang balik . Okey, di sini draw set. Okey, fungsi ini kita klik, kemudian kita akan nampak kita akan pergi ke tak boleh saya draw. Okey, kita akan nampak macam tu. Tapi kita kena klik tajuk. Klik tajuk, silap, bukan klik tu. Klik tajuk dulu, baru klik 3 titik ni. Alah, terkeluar pula. Okey, baru klik 3 titik. Okey, kita nampak start voice chat lah. Okey, lepas tu startlah voice chat di situ. Tujuan saya buat voice chat kemarin untuk dapatkan respon lah, macam mana. Okey ke saya buat poll tu, senang ke susah, ataupun mungkin mereka boleh bertanya soalan tentang progres murid-murid ni lah. Okey, buang saja tu. Kemudian start voice chat. Sebelum saya voice chat tu, sementara tunggu murid-murid habis jawab, saya pun masukkan bahan dan juga buat tinjauan internet ni. Dan saya gunakan satu lagi fungsi poll. Ni fungsi poll, tapi bukan fungsi quiz. Quiz. Ni saya buat di sini. Okey, dia akan nampaklah di situ. So saya boleh view result lah, dah boleh menilai lah agak-agak hari ni berapa orang. Saya boleh agaklah murid yang perlahan ni mungkin dia tak boleh masuk jawab poll tu. Ataupun kalau dia dah jawab poll, maknanya dia tahap kelajuan internet dia tu sederhana. Macam tu. Okey, disebabkan saya seminggu sekali je mengajar matematik ni. Jadi saya gunakan 3 jam yang diperuntukkan ni untuk dapatkan input-input yang boleh membantu saya memperbaiki sesi PDPR ni lah. Okey, kemudian boleh balik ke channel. Okey, lagi satu saya rasa agak penting juga, tapi saya tak beritahu kemarin. Kita berinteraksi dalam channel. Jadi setiap kali murid tinggal leave komen, kita bagi tahu ke mana dia nak kembali balik. Sebab bagi saya murid audience kita, pelanggan kita, kalangan murid-murid luar bandar ni, dia satu benda yang penting yang perlu kita buat ialah arahan yang jelas. Kalau arahan tak jelas, saya rasa prestasi kita punya pelaksanaan PDPR tu still macam tu je, tak ada perkembangan yang progres yang lebih baik sikit. Tu maksud dia lah. Perlunya kita nilai balik, buat refleksi lah, lebih kurang macam tu kan. Dan cuba laksanakan kaedah yang lain sikit lah untuk
agak puas hatilah bila ramai yang menyertai ni. Maknanya lepas ni kita boleh kekalkan cara macam ni, dan lepas tu kita nilai balik. Macam tu. Okey, saya teruskan kepada ni tadi, kepada chat, kepada bahan. Okey, saya bagi bahan. Saya dah sediakan bahan ni secara flip learning masa cuti pertengahan tahun baru ni. Jadi sebilangan kecil daripada murid-murid saya yang engage selalu, yang check selalu channel ni, dia dah buatlah latihan interaktif yang saya masukkan dalam ruangan description video YouTube saya ni. Jadi yang tak ni saya kira sambung skill je lah, sambung kemahiran berikutnya ni, dan murid pun buat lah. Dan kita bagi ni lah, bagi space. Jangan kata kena jawab hari ni juga, tak lah. Maksudnya lepas-lepas ni ke petang-petang ni buatlah. Cumanya pelibatan dalam sesi selama 3 jam ni saya ambil kira sebagai kehadiran. Okey, kemudian saya cek sebab pertama kali guna, mungkin murid-murid ni tak ataupun ibu ayah dia tak tahu nak tekan button yang mana. Di samping tu kita guide lah. Guide, okey, tekan butang join belah kanan atas. Lepas tu kata, cikgu tak jumpa cari. Okey, tak apa kalau tak jumpa cari. Cikgu record. Okey, fungsi voice chat di Telegram membolehkan cikgu-cikgu record sesi tersebut dalam bentuk voice record lah. Voice record. Dan satu lagi anggapan bila sebut voice record, ingat anak-anak ni ingatkan, nampak muka kita lah, cikgu nampak, dan mereka pun nampak muka cikgu. Sebenarnya tidak, ini hanya voice suara sahaja. Okey, kita boleh buat fungsi ni, share invite link, edit choice. Okey, saya berinteraksi dengan Telegram desktop dan juga Telegram mobile. Okey, kalau kata kita dah guna voice chat ni di mobile kita, di Telegram desktop dia tak kelihatan lah. Jadi di situ kita boleh hint kepada partisipan yang tak masuk, yang tak boleh join voice record ni, voice chat ni, untuk bagi tahulah, untuk bagi tahu. Okey, tak apa kalau tak boleh join voice record, voice chat, cikgu masukkan juga apa-apa yang cikgu sembang lepas ni dalam ni. Okey, boleh tengok semula. Okey, jadi kita memudahkan keadaan pada murid-murid yang tak dapat menyertai itulah. Jangan dengan kata lain, kita tak payahlah hukum apa ni, tak join kira tak hadir. Jadi kita bagi pilihan. Sekurang-kurangnya benda tersebut memberi kesan. Okey, last saya cikgu tamatkan sesi ini dengan nanti cikgu akan letak bahan flip learning dan juga latihan bertulis dalam buku aktiviti siapkan. Jadi kesannya sampai ke petang sebelum saya melapor PDPR tu, ramailah yang buat. Tu memang benda biasalah bila saya selepas saja PDPR ada latihan di buku aktiviti. Buku aktiviti tu sedia ada dengan mereka, jadi kita gunakan kaedah online, kaedah offline dalam fungsi Telegram ni. Jadi mungkin ada yang belum tahu fungsi-fungsi yang ada dalam Telegram, masih menggunakan, ramai juga cikgu-cikgu masih menggunakan stereotype kaedah group. Lepas tu bagi task conversation yang kurang. Mungkin satu faktor lah penyertaan murid-murid kurang bila kita tak engage dalam sesi yang sepatutnya kita berinteraksi dengan murid tu. Okey, mungkin dari perkongsian yang saya buat ni bolehlah membantu cikgu-cikgu untuk memaksimumkan fungsi yang ada dalam Telegram. Okey, untuk setting apa-apa klik je tajuk ni, manage group. Okey, kita boleh buat semua. Boleh buat semua. Okey, kalau kita nak add group pun boleh kot. Tapi selected is selected as the group, the host comment for your channel. Satu saja. Boleh buat satu saja. Unlink group. Kalau kita nak buang. Ingat macam discussion boleh tambah. Tak boleh rupanya. Maksudnya bahan-bahan semua ada di chat. Di channel hanya untuk kita jadikan dia sebagai platform utama untuk letak bahan-bahan lah. Okey.
Itu saja, mungkin boleh memberi manfaat pada semua. Terima kasih atas tontonan, dan kalau boleh jangan lupalah tekan butang like, share dan subscribe selepas tontonan 3 minit. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.